Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Salam Malaysia sihat. Nah, hari ini kita akan membincangkan topik yang begitu menarik berkenaan dengan brain cancer. Jadi saya akan bersama dengan para panel saya. So panel-panel saya hari ini adalah bukan calang-calang orang lah. Jadi kita akan bersama dengan panel-panel kita yang pertama, iaitu yang pertama adalah Dr. Amisa Hamzah. Beliau merupakan seorang medical officer di sebuah ward onkologi di sebuah hospital yang terkenal di Malaysia. Dan yang kedua kita bersama dengan Dr. Batrisha yang merupakan seorang pensyarah perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang ketiga kita bersama dengan Matron Faiz Jasmi yang merupakan seorang nurse post basic di sebuah hospital di Malaysia. Dan yang keempat kita bersama dengan seorang pakar onkologi yang begitu terkenal, iaitu Profesor Dr. Muhammad Zafir Fatuddin. Dan yang terakhir sekali kita bersama dengan Ketua Jururawat Faiz Azli yang merupakan seorang nurse yang menjadi seorang ketua jururawat di sebuah ward onkologi di hospital di Malaysia. Jadi saya akan bersama dengan panel saya pertama, iaitu Dr. Amisa Hamzah. Adakah anda di talian? Ya, saya ada di sini. Jadi boleh anda ceritakan sikit kepada kami berkenaan definition ataupun definisi untuk kanser di bahagian otak, dan juga mungkin boleh share dengan kita orang berkenaan jenis-jenis dan juga punca-punca macam mana kanser ini boleh berlaku. Baiklah, terima kasih ya saudara pengacara, dan terima kasih juga lah sebab nak jemput saya. Secara amnya, brain cancer ni adalah overgrowth of cell in the brain that form mass called tumors. So cancer ni dia ada dua, malignant dengan benign. So depends pada type dia lah. Hanya malignant tumor je yang cancerous. Yang mana biasanya primary brain tumor dia start daripada brain tissue, dan secondary brain tumor dia start daripada yang outside dekat brain lah, mulai daripada brain metastasis tumor. So kita ada dua jenis, iaitu type of brain cancer yang mana primary dengan secondary. Dan yang boleh dikupaskan, yang primary kita ada astrocytoma. Nanti mungkin saya boleh share slide. And then kita ada nombor 2 oligodendroglioma. And then yang ketiga epidymoma, and then yang nombor 4 adalah brainstem glioma. Manakala adalah satu jenis iaitu non-glioma tumors, yang mana yang first kita ada meningioma, yang tu yang macam usually lah happen dekat dalam negara kita. And then yang second pineal gland and pituitary gland tumor. And then yang third ialah primary CNS lymphoma. Selain itu kita ada medulloblastoma, and then craniopharyngioma dan schwannoma. Tak bermakna nama-nama ni macam agak rare sikit. Dia still ada kat Malaysia, tapi cuma dia punya percentage agak rendah lah. And then yang part yang kedua adalah secondary brain tumor ni yang cancerous. Yang mana dia kadang-kadang dia bermula daripada tempat lain, macam breast ke, lung ke, colon, dan dia akan spread pada brain. So yang ni yang kita panggil metastatic cancer ataupun brain metastatic lah. And then seterusnya bila bercakap pasal risk factor ya, kalau risk factor yang pertama adalah umur. So biasa dia more common dalam kanak-kanak berbanding dengan orang tua. And then yang kedua adalah lelaki lah, macam saudara pengacara lebih berisiko lah daripada saya. Satu yang berbahaya kepada diri saya. Itulah kena take precaution tu ya. And then yang ketiga adalah tempat kerja ataupun tempat tinggal, yang mana kalau dia terdedah kepada macam pencemaran udara, kilang-kilang ataupun macam tempat yang rubber tapping. So sebab dia orang ada vinyl chloride yang mana akan increase risk of developing brain cancer. And then seterusnya family history lah, tapi sebanyak dalam 5% je. So kalau ada yang link daripada 5% daripada family tu, macam kena take precaution jugalah. And then seterusnya kalau ada exposure lah to infection, virus, macam kanak-kanak pun biasanya dia orang dapat daripada virus lah, macam Epstein-Barr virus. Nanti kalau saya ada masa saya mungkin boleh sharekan slide. Okay. And then seterusnya ada electromagnetic fields. And then race, maksudnya race dengan ethnic. Kayaknya kalau dekat United States dia more kepada black people. Kayaknya orang yang berkulit gelap lah berbanding daripada orang yang berkulit cerah. Okay. And then seterusnya daripada ionization radiation, and then head injury lah. Head injury boleh lead kepada cancer. Okey. Salah satu pengkongsian yang menarik ya kita dapat dengar daripada Dr. Amisa Hamzah, seorang medical officer, berkenaan jenis-jenis kanser, yang mana seperti yang kita tahu mungkin organ kita hanya satu saja, iaitu otak, tetapi
berdasarkan lokasi dan juga tempat-tempat yang berlainan menjadikan setiap jenis itu adalah berbeza. Jadi di sini di rancangan kita ni saya akan share beberapa statistik berkenaan brain cancer di Malaysia. Okay, jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, seperti yang di-share oleh Dr. Amir Hamzah berkenaan jenis-jenis tumor yang ada di negara kita. Jadi yang biru ini kita dapat lihat yang mungkin paling common sekali di negara kita dengan peratusan 36.4 iaitu meningeal tumor. Dan yang seterusnya yang kedua terbanyak adalah secondary tumor dengan peratusan 12.9. Jadi yang selebihnya adalah yang antara yang kurang lah, antara 1 hingga 4% di negara kita. Jadi saya akan share beberapa maklumat berkenaan perjalanan bagaimana punca ini berlaku ataupun dalam bahasa medikalnya adalah patofisiologi, dan juga berkenaan sign and symptom atas apa yang berlaku, mungkin memberi kesan kepada individu yang mengalami gejala-gejala ini, dan juga seterusnya akan share lah berkenaan staging ataupun beberapa gambar berkenaan macam mana kita menentukan bahawa kanser itu berada di stage pertama ataupun yang keempat. Jadi teknikal saya telah pun jumpa lah beberapa bahan-bahan yang ingin saya kongsikan bersama dengan pengacara kita. Mungkin ada yang tersilap ataupun yang tersalah. Kita ke punca bagaimana perkara ini boleh berlaku. Jadi di sini adalah secara singkatnya lah untuk mudah masyarakat memahami bagaimana perkara ini boleh berlaku di dalam otak kita. Jadi dia akan bermula dengan sebuah tumor ataupun satu ketumbuhan yang membesar dengan begitu pantas. So apabila ketumbuhan ini membesar dengan pantas, dia akan menyebabkan kita punya cranial pressure akan menjadi tinggi. Intracranial pressure akan menjadi tinggi. Jadi bila tingginya intracranial pressure, dia akan trigger kita punya compensatory mechanism. Dia akan menyebabkan reduction in volume of blood and CSF lah. Iaitu cerebral spinal fluid. Jadi untuk bahan yang seterusnya okey, jadi ni adalah kalau di atas tu dalam bahasa medikalnya adalah etiologi ataupun punca-punca. Jadi kita boleh lihat di sini ada 3 faktor utama, iaitu yang pertama adalah precipitating factor ataupun faktor yang melibatkan kekeluargaan. Mungkin ada generasi-generasi sebelum yang mempunyai masalah kanser di bahagian otak, dan juga yang kedua adalah masalah immunity, immunosuppression. Yang kedua adalah punca yang tidak diketahui, ya sebab kanser pun kadang-kadang seperti yang kita tahu, kita tidak tahu di mana punca tumor ini boleh membesar. Dan yang ketiga adalah predisposing factor, iaitu seperti yang Dr. Amisam beritahu tadi, kita diekspos dengan radiasi yang tinggi. Jadi yang di bawah tu adalah perjalanan di mana saiz tumor tu boleh membesar dengan begitu sehingga menyebabkan berlakunya increase intracranial pressure. Jadi ke slide seterusnya kita akan berbicara berkenaan simptom dan juga sign melibatkan brain cancer. Jadi sign-sign yang telah saya jumpa adalah kebanyakannya adalah general sign. Yang pertama, new onset or change in pattern of headache. Jadi pesakit akan mengalami masalah pening yang mana kekerapan pening itu mungkin akan menjadi lebih tinggi. And yang kedua pula, pening yang dialami oleh pesakit tu daripada kekerapan dia meningkat, kemudian akan menjadi semakin lama semakin membimbangkan lah dan teruk. Dan kemudian pesakit juga akan mengalami loya-loya dan juga muntah-muntah. Dan dia akan mengganggu dari segi kita punya penglihatan. Contohnya kita akan boleh mendapat rabun disebabkan oleh apabila tumor itu membesar, dia akan kompres kita punya komponen di dalam otak. Jadi yang seterusnya, okey, kemudian kita akan mengalami masalah dengan balancing ataupun kestabilan badan kita, dan seterusnya akan mengalami masalah dalam percakapan seharian kita, and akan menyebabkan bila semakin teruk, ia akan menyebabkan kita jadi confused ataupun terawang-awang. Confused dengan apa yang kita lakukan setiap hari, and then boleh juga mengubah personality dan perlakuan kita. And apabila perkara ini semakin lama semakin teruk, dia akan menyebabkan seizure ataupun sawan, dan juga di N1 dia akan menyebabkan kita mengalami masalah pendengaran. Jadi untuk staging pula seperti yang saya beritahu tadi,
macam mana untuk kita menentukan bahawa sel itu berada di grade yang pertama hingga grade yang keempat. Jadi macam yang kita tahu, grade pertama kita tidak boleh lihat sel kanser itu dengan begitu jelas. Kerana mungkin dari segi result MRI ataupun imaging, kita hanya akan lihat sel ini seperti sel-sel yang lain, sel-sel yang sama. Tapi dalam masa yang sama dia akan start membesar dengan perlahan. Jadi di grade yang kedua, kita akan apabila kita melakukan imaging test, so kita boleh compare dengan grade pertama punya tumor. So mungkin sel itu akan menjadi lebih besar daripada sel yang pertama, tetapi kadang-kadang kita still lagi tidak boleh detect kerana mungkin apabila membesar sekalipun rupanya lebih kurang dengan sel yang biasa. Jadi untuk grade yang ketiga adalah grade di mana kita sudah boleh melihat melalui imaging test berkenaan saiz sel itu membesar. Jadi dia akan nampak the abnormal cell are actively growing. Kita akan nampak perkembangan sel itu membesar. So dalam arti kata lain dipanggil anaplastic. Dan yang keempat, tumor cell that look the most abnormal and tend to grow quickly. Jadi di stage yang keempat ini, sel ini boleh membesar dengan lebih pantas dan cepatlah untuk dibandingkan dengan grade yang ketiga. Jadi kita boleh lihat gambar di sebelah slide ini. Ini adalah stage-stage yang saya kongsi sebentar tadi. Next. Okey, ini adalah gambar seperti yang kita lihat, gambar yang pertama di bahagian penjuru kiri di atas. Jadi kita tidak nampak sel itu membesar kerana sel itu hanya rupanya mungkin lebih kurang dengan sel-sel yang lain. Dan di gambar yang kedua di sebelah atas kanan, kita dapat lihat ada sedikit tumpukan hitam di situ. Saiz dia dah start membesar. Dia dah start membesar dengan slow. Dan yang ketiga di sebelah bawah kiri, jadi kita dah boleh lihat bahawa sel itu dah mula membesar, and kita boleh dah lihat dengan jelas lah melalui imaging test. Dan yang keempat, sel itu dah memang sudah terlalu membesar dan dia akan mula start berpindah ke sel-sel yang lain. Jadi setakat itu perkongsian saya. Jadi saya akan bersama dengan Dr. Batrisha, seorang pensyarah perubatan di UKM. Hello doktor, adakah anda di talian? Assalamualaikum, selamat petang. Okey, jadi untuk hari ini saya ingin bertanyakan soalan berkenaan komplikasi dan juga senario yang selalunya berlaku di dalam ward dan diagnosis lah. Bagaimana kita mendiagnose seseorang itu mempunyai brain cancer lah secara generalnya, secara amnya. Okey, terima kasih kepada panel pengacara, maafkan saya, pengacara kita untuk hari ini. So hari ini kita akan bincang sikitlah sedikit pasal brain cancer ni. So sebelum kita nak diagnose pasal brain cancer ni, so first thing first kita kena tahu faktor risiko macam mana seseorang tu boleh dapatkan brain cancer. So dalam tadi yang boleh saya celah sikit untuk yang kita punya pengacara punya slide tadi, dia ada cakap pasal personality and behavioral changes tu kan. So benda tu maybe boleh lead to mental health jugalah actually, okay? Okay, so saya akan, sebelum kita masuk ke diagnose tadi, before kita diagnose patient tu ada brain cancer, saya akan teruskan Okay, so faktor-faktor risiko untuk mendapat brain cancer ni, macam biasa kita tahu benda ni, cancer ni adalah commonly spread dekat kita punya otak. So benda ni faktor risiko yang boleh menyebabkan brain cancer is actually lung cancer, breast cancer, kidney cancer, bladder cancer, which are usually organ-organ kita yang boleh kena cancer tu, dia akan lead kepada kita punya brain juga. Dan seterusnya melanoma cancer, which is macam some kind of type of skin cancer. Okay, secondly is actually more frequently it happens in races. So maksudnya ages, into different ages lah. So maksudnya macam bawah daripada umur 15 tahun pun prone to get brain cancer, and then umur yang lebih daripada 65 tahun. Mereka dua age ni, range age ni, dia lebih mudah untuk dapat brain cancer. Seterusnya untuk race lah, maksudnya bangsa kan. And white people are prone to get cancer more than black or Asian people kan. So tu betul fakta tu. And then next is genetic atau family history. So dalam genetik pun kalau seseorang tu dia akan dapat cancer, biasanya usually sebabkan dia ada family history juga. So kalau macam patient tu dia ada neurofibromatosis type tu, dia akan prone to get cancer, brain cancer.
Okay. And then kalau macam ionized radiation, dia macam terdedah dengan tempat-tempat kerja dia ke, macam contoh seseorang tu dekat tempat yang macam, contohlah kita contoh macam paling mudah saya bagi contoh, dekat hospital sendiri kita ada banyak sangat alat-alat yang terdedah dengan radiasi seperti tempat radiograf kita punya x-ray ke apa kan. So kat situ pun staff pun even staff pun dia boleh terdedah dengan radiation macam tu so boleh tendency untuk dapat brain cancer tu is very high. And then next exposure to chemical or anything electromagnet in workplace jugalah lebih kurang macam tadi. And then kita terus kepada diet pun play major role actually untuk seseorang mendapat brain cancer. Macam kita tahu kan, macam processed food ke fast food ke kan, benda-benda tu sangatlah macam mana kita cakap, sebab tu lah macam dalam even kita punya pengiklanan pun macam pasal health, kita punya fast food dekat globally, fast food dekat secara globally lah kan, memang tak elok. Okay. Mungkin sebab konten di dalam fast food tu sendiri. Betul, dia ada banyak lah, sebab tu lah dia macam bila kita penyejukan lah, dia boleh tahan lama apa semua tu, so dia dah kompleks tau, dia dah campur macam-macam bahan kan. Okay, so next is social activity, which kalau social activity ni macam contohnya orang yang second hand smoker is actually tend to have dia akan lebih senang lah untuk dapat brain cancer ni, nak compare dengan orang yang first hand smoker. Okay, then medical history pun boleh juga lead to brain cancer, which orang yang medical history, okay, orang yang pernah ada Epstein-Barr virus ke, mononucleosis ke, dia orang akan senang untuk dapat brain cancer. Next is kita akan bincangkan pasal complications. Kalau macam complication ni, apa jadi dekat seseorang tu bila dia kena brain cancer kan. So macam apa yang tadi kita punya pengacara ada cakap lah, headache, seizure, vision impact pun boleh one of the complication kalau dia ada brain cancer. And then hearing loss, and then also balance issues. So maksudnya macam balance issues ni dia macam kita punya patient tu akan dapat macam faham, dia jalan pun dah tak stable, macam bahayalah, ada risiko untuk fall. Seperti orang Parkinson lah. Ya betul. Okay. Terima kasih. Okay. Lepas tu kita boleh teruskan kepada diagnosis. Lepas dah kita dah tahu complication dengan dia punya risk faktor risiko, kita boleh dekat situ kita boleh try buat diagnosis dia. So treatment yang kita boleh buat untuk kita diagnose patient tu ada brain cancer, one of it is neurological exam, which is kalau kita akan buat check patient tu punya vision, hearing ke, balance, coordination dia normal ke tak, dan takut imbalance lah semua tu. And then difficulty in one or more patient, dia akan provide clues lah. So macam maksudnya kalau kita tahu macam ada satu part ataupun lebih daripada dekat brain dia tu ada macam macam ni kita cakap difficulty macam tu. So kat situ kita ada clue untuk kita diagnose patient tu dekat what type of brain cancer. Faham kan? And then seterusnya diagnose yang kita boleh buat seterusnya is actually macam imaging test, which is macam MRI ke. So benda ni commonly used untuk kita help lah diagnose patient dengan ada brain tumor ke tak kan. So kita boleh diagnose benda tu dekat mana, boleh locate location dia precisely. So macam usually kalau MRI ni kita akan guna dye lah untuk inject dekat dia punya vein, patient punya vein, untuk itulah bila MRI dia akan gunakan dye injection dekat vein patient. And then ada treatment yang kita boleh guna juga CT ataupun PET scan. Untuk benda ni adalah untuk actually kita nak tengok lah ke mana dia dah pergi, cancer tu dah spread. So usually doktor akan recommend lah prosedur ni sebab kita nak tahu kat mana dia dah originated ataupun dia dah ke mana dia punya spread tu kan. Okay, so saya rasa seterusnya kita boleh try juga biopsi. Usually kalau biopsi commonly use untuk tumor tau. So dia akan guna needle, dia akan contohlah gitu. Lepas tu dia akan kita akan ambil specimen tu untuk check ke lab lah. Seterusnya prosedur yang kita boleh buat lumbar puncture juga.
So this procedure dia depends macam mana severity brain cancer tu sendiri dan location dia. So that untuk kita tahulah location cancer tu kat mana. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada bahagian saya. Ada apa-apa ke? Okey. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Batrisha atas saksian berkenaan faktor risiko golongan seperti manakah yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit ini dan juga komplikasi yang berlaku apabila kita mendapat brain cancer dan seterusnya investigation untuk menentukan bahawa seorang pesakit itu mempunyai brain cancer. Jadi seterusnya saya akan bersama dengan Matron Faiz Jasmi, seorang jurawat post basic yang di bahagian onkologi. Jadi adakah anda di talian? Ya, saya di sini. Okey, jadi saya akan bertanyakan soalan yang telah pun ditanyakan oleh seorang penonton ketika saya mengutarakan iklan di laman Facebook saya. Oh ya. Jadi soalannya berkenaan investigation seperti yang telah diceritakan oleh Dr. Batrisha sebentar tadi, dan juga nursing management kerana anda seorang nurse post basic yang mana anda mungkin lebih mengetahui berkenaan pengurusan ataupun management pesakit-pesakit onko, kerana seperti yang kita tahu untuk kanser ini kebanyakannya ubat yang diterima adalah melalui proses kemoterapi. Jadi adakah anda boleh berkongsikan dengan kami berkenaan dua soalan yang telah diajukan oleh para penonton? Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator kita hari ini. Terima kasih jemput saya untuk virtual forum hari ini. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, so saya share set boleh ke? Okey, tapi sebelum tu saya nak cakap terima kasih kepada Dr. Batrisha. Sebenarnya betul Dr. Batrisha berterang tadi berkaitan dengan investigation. Semua investigation yang telah buat ataupun test semuanya betul untuk kita diagnose lah seorang patient tu dengan untuk dapat kanser apa. So kita tengah bincang brain cancer kan. So antara investigation yang kita buat ialah neurology exam, imaging test, lama panca dan juga biopsi. So neurology exam ni yang macam doktor cakap tadi, kita check vision, check pendengaran, alertness, muscle strength, coordination dengan reflex. Sebab kita check ni sebab dia berkaitan dengan otak kan. So otak kita yang coordinate segala benda berkaitan dengan pendengaran, penglihatan dan juga pergerakan muscle kita lah. So next imaging test. Imaging test yang common kita selalu buat ada 3, MRI, CT scan dan juga PET scan. So MRI dan CT scan ni lebih kurang sebenarnya. Tapi bezanya MRI dengan CT scan ni, MRI lagi detail lah. So dua-dua ni function untuk scan lah kita punya organ dan tissue dalam body kita. So PET scan ni kalau kita boleh tengok gambar yang ada gambar otak ni, gambar kepala kita, maafkan saya, yang ada warna kuning, warna merah ni. So warna ni dia menunjukkan biology activity, proses macam mana biology activity dalam badan kita. So maybe kalau ada warna, contoh warna merah terlebih, maybe kat situ indicate abnormal lah, macam tu kan. So macam sini saya ada contoh MRI untuk brain tumor. So sini nampak ke? Okey, nampak. Okey, so sini antara contoh lah brain tumor kita dapat daripada MRI. So dia detail tau, kalau kita tengok ada warna putih kat sini. So putih ni ialah brain tumor sebab kalau kita buat x-ray biasa tak nampak sebab dia bawah sel otak dia kan, bawah sel brain. Kalau kita buat MRI dia boleh tembus tau, dia punya imaging test tu kita boleh nampak lah sel tumor bawah tu. Okay, so next imaging test dah settle, kita ada lama panca. Lama panca ni kita nak ambil sampel CSF, cerebrospinal fluid, sebab cerebrospinal fluid ni datang daripada brain. So from fluid ni sendiri kalau kita ambil daripada lama panca, pada lambah 3 dan lambah 4, kita dapat check lah maybe ada abnormality untuk brain activity. Okay, semua dapat Ada soalan boleh tanya Tadi. Teruskan. Okay, terima kasih. So lastly ini common investigation lah ataupun test yang kita buat untuk macam doktor cakap tadi. Kita tak boleh diagnose sekali, kita kena buat test dulu, tengok simptom dulu baru kita boleh diagnose. So ni antara common test yang kita buat ialah biopsi. Kita ambil sampel tumor cell yang ada dekat brain tu sendiri. So kalau ada kriteria yang kita nak, so kita diagnose saja sebagai brain cancer. Okay. Tapi kita tak boleh sekati kita main korek je kepala orang ambil sel, tak boleh. Kita kena buat sambil basement MRI dan juga CT scan. Okay. So soalan satu terjawab ke? Saya harapkan penonton mendapat jawapan melalui explanation ataupun huraian dan ulasan yang telah diberikan oleh Matron Faiz Jasmi. Saya harap terjawab lah soalan saya, jawapan saya tu. Jadi teruskan dengan soalan yang kedua.
Seterusnya ni antara yang doktor cakap apa ni, host kita cakap tadi berkaitan dengan kemoterapi. Kemoterapi ni dia berkaitan dengan ubat yang kita bagi untuk mematikan ataupun menghentikan grow sel kanser tu. So sel kanser ni dia bahaya tau sebab dia membesar, dia boleh efek sel lain, sel sihat yang lain. So bila dia ambil blood vessel, ambil blood supply semua, biar dia membesar lagi, so bahayalah lagi kat otak kan, sebab otak ni kan macam saya cakap tadi, dia macam bos badan kita kan. So, kalau bos rosak, habislah badan. Okay, so kemoterapi ni kita pakai drug lah, ataupun dalam bahasa pasar kita panggil ubat ni. So, ubat ni dia function dia untuk membunuh sel kanser ni. Macam ada kat sini fokus ni untuk lower the total number of cancer cell in your body. Nak buang cancer cell ni daripada badan kita, untuk mengecilkan size tumor dan juga untuk mengurangkan simptom-simptom lah yang ditunjukkan oleh brain cancer ni sendiri, macam tadi ada mention macam pening kepala, Parkinson, jalan tak betul kan. So ubat kemoterapi ni dia boleh bagi IV tu ikut yang line tu. Lalu kalau kat hospital kita tengok kat tangan lah. Jadi satu oral ni pakai tablet ubat pil biji tu, boleh makan mulut je. Okay. So next, apa dia? Ada soalan ke? Okay, maafkan saya. So saya nak menjawab soalan kedua yang diajukan tadi oleh penonton kita. Saya rasa soalan yang ditanya baik sebenarnya untuk semua orang tahu nursing, apa yang saya sebagai nurse buat untuk pasien yang ada brain cancer. So pertama sekali, before kita main bagi ubat, kita boleh main bagi, okay, ada cancer saya kena bagi ubat kemoterapi tak boleh. Kita kena check dulu ubat assessment, tengok pasien ada allergic ke tidak, simptom apa yang kita nak treat semua. Lepas tu kita kena minta consent daripada pasien tu sendiri dan juga family. Jadi consent daripada patient family tu penting. So kita juga kena check lab test, tengok apa-apa macam nak cakap serta-serta electrolyte kinetic dalam badan dia yang boleh indicate-kan dia ada brain cancer. So first kali kita kena check, kita nak mengelakkan daripada medication error. Medication error ni sebenarnya dia kesilapan yang berpunca daripada pemberi ubat tu sendiri. Sama macam tersalah bagi ubat, terkurang dos, lebih dos, salah ubat kan. So dengan cara kita nak mengelakkan daripada medication error ni, kita kena double check ubat, check RN patient. Lepas tu kita kena check betul tak dos yang kita bagi tu, betul tak ubat yang kita bagi, betul tak kiraan yang kita bagi untuk patient, ikut route apa, ikut oral ke, ikut IV line ke. Okay. Lepas tu kita kena verify appropriate pre-medication ni, tak salah saya doktor yang kena bagi. So ubat dia anti-MS. So dia ubat ni wajib bagi kita teruskan dengan ubat kemoterapi kan. Okay. Tapi yang antara yang utama untuk bagi ubat juga, kita juga kena educate patient untuk pesakit yang kita rawat tu, berkaitan dengan kemoterapi yang kita nak bagi ni lah, biar dia ada awareness orang cakap kesedaran. So dia tahulah apa rawatan yang dapat tu. Sebab tu antara right patient yang kita dapat ubat. So seterusnya, ini sama je kita verify lagi sekali sama ada dengan kawan kita, nurse kita, nak check betul ke ubat kita bagi dos, nama patient, katil berapa semua kan. Lepas tu kita check balik betul tak IV yang kita bagi, sebab ubat kanser ni dia bukan sahaja membunuh sel kanser, tapi dia juga boleh membunuhkan sel badan yang lain. Okay, contoh dia boleh macam apa nak kes lecturer saya dulu waktu saya belajar dulu, dia pernah cerita kat saya berkaitan dengan dia nak bagi ubat kanser tapi ubat macam tertumpah. So dia merosakkan tisu badan yang lain tau. So that's why pemberian ubat ni yang cari yang betul lah, sebab tak nak mengelakkan komplikasi yang lain lah. Okay, nak rawat kanser tiba ada penyakit lain pula. Okay, so next, ini tak ada apa berkaitan dengan flash. Flash ni kalau untuk penonton tahulah ataupun panel-panel lain tu, flash ni kita bagi macam, kalau bahasa kampung kita bagi air masak lah. Air masak ataupun bahasa hospital dia normal saline lah, normal saline kan. So bila kita dah bagi ubat tu, kita bagi normal saline nak flash biar dia tak melekat-lekat dekat IV line ni. Bila kalau melekat kat IV line, dia boleh block. So kalau block, satu masalah lagi timbul kan. So kita nak ada complication ni, so kita kena take note lah every benda-benda precaution ni untuk patient. So lastly yang paling penting, kita buang semua alat ubat, syringe semua kat dalam tong sampah ni, benda tajam. Dan make sure kita dokumen dalam PhD patient tu, buku data record patient kan. So kita ada bukti lah, anything happen in the future, kita ada record. Okay. So ni nurse care ni apa yang perlu saya buat lah. Macam mana? Apa general class untuk nurse merawat patient yang ada brain cancer berkaitan dengan kemoterapi. So lagi satu, kemoterapi ni ubat dia tak boleh macam, tak semua nurse boleh bagi ubat kemoterapi.
Actually seorang tu dia kena post basic, tak silap saya kan. Post basic ni macam, kalau macam kereta dia ada lesen L, lesen P. Lesen P tu, dia kena lesen khas bagi ubat ni. Macam gitu. So antara benda yang kita kena tengok antaranya assess fluid and electrolyte balance. Kita nak tengok kandungan air kat electrolyte dalam badan dia normal tak, balance tak. Sebab kalau tak normal, tak balance, dia boleh menyebabkan anorexia, nausea, muntah, pening, tak ada rasa makan tak boleh telan semua. Lepas tu kita tengok risk for infection and bleeding. Sebab lagi-lagi kalau kita bagi ubat kemoterapi ni ikut IV line, ikut yang saya cakap tadi tu. So risk untuk dapat infection, jangkitan kuman dan juga pendarahan dia besar. Lagi orang yang ada penyakit imun sistem ke ataupun ada anemia, penyakit bleeding tu. Next, administering chemotherapy. So kita waktu bagi ubat ni kita kena tahu betul-betul. Kita kena check risk, keseresan ubat tu, semua side effect ubat tu. Lepas tu kalau tengok dalam slide ni saya ada tulis extravasation. Extravasation ni yang saya cakap tadi tu, yang kalau ubat tu tumpah, kemoterapi tumpah, dia boleh merosakkan sel-sel tisu pada yang lain. Okay. So next, protecting caregiver. Kita menjaga lah. Pakai dengan nak bagi ubat tu kena, dia tak boleh pakai baju nurse, ada polisi bagi kita pakai PPE semua, pakai glove, pakai gown, pakai apron. Dia nak bagi ubat kemoterapi ni kena 100% secure untuk kita dan juga untuk patient. Okay, itu je penerangan saya untuk menjawab soalan yang diajukan oleh penonton tadi. Saya harap menjawab lah. Tapi saya nak sebut petikan daripada Dr. Bat, saya setuju dia cakap berkaitan dengan orang kulit putih lagi senang kena kanser. Sebab kalau kat kulit orang kulit hitam, minta saya orang kulit gelap lah dengan orang Asian kan, dia satu hormon panggil melanin. Melanin ni, hormon ni melanin, kalau orang kulit putih dia kurang hormon, tapi kulit gelap dia banyak hormon melanin ni. Hormon melanin dia function untuk memprevent kanser, lagi kanser kulit lah, terdedah kat UV matahari kan. Itu je saya nak sebut. Terima kasih. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Matron Faiz Jasmi atas perkongsian dan penambahan, kerana seperti yang kita semua ketahui, pada saya sendiri pada mula saya ingatkan semua jurawat boleh memberi ubat secara walaupun ubat itu adalah ubat kemoterapi, tapi rupanya untuk memberi ubat kemoterapi itu sendiri juga memerlukan satu kelulusan yang lain lah sebelum kita handle ubat-ubat kemoterapi. Mungkin kerana kandungannya seperti yang telah diceritakan tadi, ubat ini mempunyai kandungan mungkin yang bertoksik kepada kita, yang mungkin membahayakan kesihatan kita. Jadi kita akan berhenti rehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Kita akan ke panel yang seterusnya, yang mana beliau mungkin susah untuk kita dapatkan beliau di talian dan mungkin kita perlu hubungi beliau. Kita bersama dengan seorang pakar onkologi yang terkenal, iaitu Profesor Dr. Muhammad Zafir Batuddin. Hello, Assalamualaikum Doktor. Hello. Waalaikumsalam. Ya, hello. Ya, maaf. Sibuk sikit. Waalaikumsalam. Doktor sihat? Adakah Doktor berada baik? Berkondisi baik? Alhamdulillah, dan buat masa ni sihat lah. Kita tengok kawan-kawan kita semua sihat. Kita pun sihat. Alhamdulillah. Ada beberapa soalan yang diajukan oleh penonton di laman Facebook saya, yang soalan khas lah untuk doktor kerana doktor merupakan seorang pakar, iaitu berkenaan ubat-ubatan yang diberi kepada pesakit yang mempunyai kanser otak, dan mungkin prosedur-prosedur yang dilakukan lah dalam merawat mereka yang mempunyai kanser otak. Boleh doktor kongsikan dengan saya? Okey, bolehlah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang management of breast cancer lah. So kita nak management untuk manage pesakit yang ada brain cancer ni kan. So dia ada dua cara. Yang pertama melalui medical, yang kedua adalah melalui surgery. So dalam medical ni dia boleh dikategorikan ada beberapa jenis lah. Salah satunya adalah kemoterapi, radiation therapy dengan target cancer therapy. So untuk dalam surgery pula, dia pula ada beberapa jenis pula. So salah satunya adalah biopsi, yang kedua ada craniotomy, yang ketiga adalah shunt. So dalam surgery ni pula dia
sangat membantu lah untuk orang panggil apa tu, untuk determine what jenis apa itu brain cancer kan, look like both before dan during surgery. Macam contoh adalah brain mapping. So salah satu contohnya adalah stereotactic surgery. Lepas tu dia ada embolization, endoscopy, laser surgery, dia ada photodynamic laser surgery dan ultrasonic aspiration. So untuk bagi medical management, untuk medical ni, saya akan cerita untuk medical dulu. So untuk medical ni pula, yang first yang saya ceritakan tadi apa dia? Untuk yang first tu apa dia? Kemoterapi kan. Dia akan menggunakan satu ubat ataupun kombinasi beberapa jenis ubat untuk membunuh kanser sel tu. Untuk malignant brain tumor contohnya kan, kemoterapi tu kebanyakan dia digunakan selepas surgery lah untuk membunuh sel-sel yang berlebihan, sel-sel kanser yang berlebihan tu lah, yang berlebihan. Sekat pula. Dan dia bergantung kepada jenis dan stage of cancer. Dan untuk kemoterapi basic ni dia kebanyakannya dia menggunakan ubat yang lain yang digunakan untuk treat kanser dalam perbezaan cara juga lah. Contohnya target terapi, hormon terapi dengan imunoterapi. So kemo ni systemic treatment sebab ubat yang diberikan tu dia akan travel throughout the body dan dia boleh membunuh sel kanser tu sendiri. Dia straight parts of the body far away from the tumor kan. So the goal kemo ni apa dia? Kita kena tengok lah. Pertama ada cure, yang kedua untuk control dan yang ketiga untuk palliation. So kalau contohnya tumor tu dalam grade yang 1 ataupun 2 untuk lower grade kan, kebanyakan grade macam tu sesuai lah untuk kita buat surgery dahulu. Lepas tu kita akan diteruskan dengan terapi yang lain, contohnya radiation terapi dan kemoterapi lah. Okay, saya akan ceritakan selanjutnya lagi ya. Dan untuk kemo ni pula kan, dia boleh lah bagi melalui vein ataupun melalui mulut lah. Dan dia juga boleh melalui CSF dan benda ini adalah sangat terperinci lah. Tapi saya akan cerita macam sebegitu sajalah. Untuk macam contoh ubat yang digunakan dalam kemo ni banyak. Salah satunya adalah yang kita dengar lah, methotrexate, lepas tu carboplatine, almustin dan lagi lah. Dan ubat-ubat ni pula dia ada kesan sampingan pula. Contohnya mulut kering, rambut gugur macam kawan kita yang dahulu tu. Nama apa? Faiz kan? Dulu kan gugur rambut dia kan, dia ada kanser tu apa? Rancangan yang sebelum ni ke? Di dalam episod sebelum ini. Dalam episod sebelum ni. Dia kan ada masalah halos. Tapi lah ni saya ada terjumpa dia. Tiba-tiba saya tengok, rambut dah naik kan? Saya kira ada perkembangan lah. Alhamdulillah dah sihat dah dulu. Alhamdulillah. Lepas tu lepas tu dia ada ubat lain pun juga untuk digunakan untuk mengurangkan simptom pula. Contohnya corticosteroid pun kita gunakan untuk mengurangkan swelling tu, anti-seizure untuk control seizure tu dan untuk kurangkan seizure kan. So lepas tu kita boleh bagi anti-emetic untuk treat dengan prevent vomiting. Lepas tu kita akan boleh bagi juga painkiller untuk treat macam pening-pening kepala, itulah. Kan? Untuk bagi target terapi ni dia sangat special sikit sebab yang kemo tu dia untuk ubat kan, macam contoh target terapi pun dia guna ubat, tapi target terapi ni dia akan target tumor spesifik gene pula, protein ataupun tissue environment yang boleh contribute to a tumor berkembang dan hidup. Dan caranya apa dia? Dia block perkembangan tu dengan tumor sel tu dan limit the damage to healthy cell. Jadi dia ada dua jenis pula. Dia ada anti-angiogenesis terapi. Dia guna ubat bevacizumab
Dan yang kedua adalah dia guna everolimus. So untuk bevacizumab ni kan, dia fokus dekat stopping angiogenesis. Di mana proses angiogenesis ni dia proses dia new making of new blood vessel. Sebab dia kan untuk tumor ni dia perlukan nutrien kan. So ini salah satu contoh cara yang dia boleh buat lah. So kita gunakan ubat ni untuk stop angiogenesis dia. Yang kedua kita guna everolimus. So everolimus ni dia sangat baguslah untuk kita block the cell protein yang adalah nama-nama lain kan. Kalau saya bagi contoh yang dalam ni dia bagi mTOR yang which normally help the grow and divide into a new cell. So kita yang ni yang sangat baguslah treatment ni untuk yang brain tumor tu dia metastatik ataupun dia tak boleh buang mulai surgery kan. So kita buat target terapi ni. Untuk bagi seterusnya radiation therapy pula kan, dia akan menggunakan tenaga high of energy X-ray untuk membunuh tumor sel ataupun cancer sel tu sendiri. Dia guna radiasi lah. So dia akan sangat berguna lah, dia sangat berguna untuk melambatkan ataupun stopkan the growth of brain cancer tu. So dia ada beberapa jenis juga. Tapi the most common type adalah external beam radiation therapy. So dan radiation tu diberi by using implants that it called internal radiation therapy. Boleh juga ni untuk internal radiation therapy dia ada dua lah maksud saya kan, external dengan internal. So kalau implant tu dia internal radiation therapy. Tapi yang untuk yang luar tu dia gunakan external beam radiation therapy. So untuk external beam radiation therapy ni dia adalah cara-cara dia. Salah satunya adalah conventional radiation therapy, 3D CRT, lepas tu intensity modulated radiation therapy, proton therapy, stereostatic radiosurgery, dengan fractionate stereostatic radiation therapy. Dan dia radiation ni pun dia ada kesan sampingan juga. Dia macam ubat juga. Dia ada pun untuk radiasi ni pun dia ada kesan sampingan juga. Salah satunya dia akan cepat mudah letih. Lepas tu skin dia pun ada mild skin reaction, keguguran rambut, perut yang rasa tak sedap, yang tak rasa sedap tu, lepas tu memory problem. Kalau untuk masa yang jangka yang masa yang panjang untuk side effect tu, dia ikut bergantung juga dalam keadaan tisu tu sihat lah. Bila dia menerima radiasi tu, and include memory and hormone problem pun boleh jadi juga. And cognitive changes pun like difficult to understanding and performing complex tasks. Okay, untuk surgery ni kan, yang first yang saya kata yang tadi untuk surgery ni adalah salah satu langkah awal lah. Kalau selagi dia tak berkembang kan, so kita gunakan surgery lah. So apa kegunaan surgery ni? Dia akan remove the tumor dan some surrounding healthy tissue during an operation. So dia akan, dia membantu juga pembuang tumor sel ni. Melalui surgery dia akan mengimprovekan neurological symptom. So dia akan memberikan tissue, provide the tissue for diagnosis and genetic analysis dan lain-lain lagi lah. Dia ada rapid advance in surgery for brain tumor lah, macam ataupun brain cancer. Seperti salah satu adalah use of cortical mapping, enhanced imaging and fluorescent dyes. So yang itu adalah satu ni lah, yang lain-lain lagi lah. Lepas tu contoh-contoh sendiri yang kita tu guna adalah biopsi. Biopsi ni dia akan remove small pieces of tumor, of cancer cell in order to confirm diagnosis. So, dan biopsi ni dia ada dua jenis juga. Yang pertama an open biopsi dan needle biopsi. Untuk yang kemudian untuk surgery yang kemudian tu dia ada craniotomy. Craniotomy ni
yang most common juga yang digunakan untuk dalam merawat brain cancer ni kan. Ada beberapa cara yang untuk membuat kerainotomi ni lah. So kalau nak mencerita yang lebih mendalam tu kita kena lagi masa yang panjang. Tapi saya akan cerita lah yang sebuah sedikit lah tentang kerainotomi lah. Tak ada lah mendalam-dalam sangat kan. Macam itulah. Dan saya akan cerita sedikit lah tentang kerainotomi ni. Dia akan digunakan untuk remove the brain cancer cell tu sendiri. Dia ada portion of scalp dia akan cukur kan dekat portion of scalp tu, dan incision is made through the skin by using specialist equipment. Lepas tu surgeon akan remove piece of bone to expose the area of the brain over the tumor ataupun or cancer cell. So dia akan buka kawasan yang tertentu tu. Untuk durometer ni akan dibuka dan tumor or cancer cell is located and remove it. After that, the bone is usually replaced and the scalp stitched shut. Dan surgery yang lain adalah seperti shunt. Shunt ni dia untuk mengurangkan intracranial pressure lah. Dan dia adalah langkah-langkah dia. Dan bagi untuk craniotomy ni kan, dia sangat special juga sebab dia ada orang dipanggil awake craniotomy. Setakat itu je lah yang saya boleh berkongsi buat masa ni. Maaf lah ambil masa yang panjang sikit ya, moderator semua. Tak ada doktor. Doktor pun dia jauh kan. Terima kasih Dr. Zafir, Profesor Dr. Zafir. Menarik doktor. Terima kasih. Atas perkongsian yang begitu mendalam berkenaan treatment dan management yang diberi kepada pesakit-pesakit kita. Begitu mendalam sekali sehingga mungkin dragging masa kita, tapi tak apa, mungkin atas ilmu yang diberi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Zafir kerana sanggup menelefon dari Papua New Guinea untuk share berkenaan maklumat berkenaan penyakit ini kepada penonton-penonton. Jadi kita akan bersama dengan panel kita yang terakhir, iaitu seorang ketujurawat di sebuah ward onkologi di Malaysia, di sebuah hospital bersama dengan KJ Faiz Azli. Assalamualaikum, adakah anda di talian? Assalamualaikum, dengar ke? Okey, kita mendengar. Dengar KJ. Jadi boleh kongsikan sedikit berkenaan soalan yang telah diajukan oleh para penonton berkenaan pengurusan dari segi jurawat dan juga pendidikan kesihatan yang boleh diberi kepada pesakit-pesakit kanser ini. Assalamualaikum dan semua dengar ke? Dengar. Dengar KJ. Untuk penjagaan pesakit di ward, kita sendiri daripada bahagian kejurawatan mempunyai diagnosis yang sendiri selain daripada medical. So untuk daripada segi jururawat pula, diagnosis yang kita boleh buat untuk pesakit-pesakit kanser adalah berlainan. Jadi untuk memfokuskan kepada topik bahagian brain cancer, diagnosis yang boleh dikeluarkan adalah antaranya fatigue yang related to altered body chemistry disebabkan kemoterapi yang dapat dilihat melalui komplain yang pasien mengalami rasa badan lemah. So daripada diagnosis itu sendiri, kita merancang sebuah outcome yang pesakit itu akan mampu melakukan aktiviti ADL mereka di ward dan selepas keluar daripada hospital selepas menjalani treatment dengan sendiri. So itu antara our first aim lah. Untuk second aim kita adalah untuk mengatasi masalah kesakitan, sebab yang mana seperti kita tahu pesakit kanser kebanyakan mempunyai simptom acute pain. So acute pain tu disebabkan biologic injuring agent seperti ubat kemoterapi, radiasi. So daripada treatment itu sendiri dia akan menyebabkan kesakitan kepada pesakit.
So untuk outcome dia, kita akan mengutamakan supaya pesakit dapat berasa lebih lega, lebih kurang rasa sakit lah banding daripada pain score of 6/3 during hospitalization. Lepas tu yang untuk yang ketiga, kita akan dapat lihat pesakit kebanyakan mengalami masalah anxiety. So jururawat mementingkan emotional dan mental pesakit. So kita punya nursing diagnosis adalah anxiety related to change in health status and threat to self-esteem, as manifested by patient express concern and worry about post-operative residual tumor and effect hair removal before surgery. Sebab macam kita tahu kadang-kadang bukan kita tahulah, memang mostly kadang-kadang daripada ubat-ubatan yang diterima oleh pesakit kanser, mereka mengalami keguguran rambut. Kadang-kadang memang mereka akan jadi botak sebabkan ubat itu sendiri. So outcome kita nak patient berasa kurang anxiety ketika berada di dalam ward lah. So untuk risk, untuk kemungkinan yang bakal terjadi, kita hanya merancang saja. So kemungkinan yang boleh akan jadi kepada pesakit seperti yang diberitahu oleh panel-panel sebelum ini, pesakit kebanyakan mengalami dehidrasi. So kita punya nursing diagnosis adalah untuk risk for fluid volume deficit related to impaired intake of fluids. Sebab kebanyakan pesakit dia tidak mengambil sebarang makanan ataupun minuman kerana kurang selera makan. So outcome adalah patient akan display adequate fluid balance as evidenced by stable vital signs, skin moist, lepas tu skin dia juga, lepas tu adalah untuk individually adequate urinary output during hospitalization. So untuk yang terakhir sekali, perkara yang kita utamakan adalah risk for impaired skin integrity. Sebab yang kita tahu pesakit akan menjalani rawatan radioterapi di mana dia akan mengalihkan radiasi kepada kulit pesakit, dan di situ dia akan boleh menyebabkan komplikasi yang lain kepada kulit pesakit itu sendirilah. So ketika pesakit berada dalam ward, kita akan pastikan pesakit itu dapat dihindari daripada sebarang masalah pressure ulcer, sebarang masalah berkaitan dengan kulit lah, daripada radioterapi itu sendiri. Okey, untuk kita pergi kepada bahagian health education. So health education kita boleh pecah kepada 3, di mana kita ada beri pendidikan kesihatan mengenai selepas daripada pembedahan, selepas daripada rawatan kemoterapi dan selepas rawatan daripada radioterapi. So untuk pembedahan kita akan encourage pesakit untuk melakukan aktiviti supaya kita dapat mengelakkan pesakit daripada mengalami masalah stiffness body. Sebab kalau katakan pesakit berbaring sahaja, tak bergerak, tak melakukan aktiviti, proses penyembuhan tu akan jadi lebih lambat. So kita akan juga suggest pesakit untuk mandi, sebab hygiene kena jaga juga. Walaupun kita telah melakukan pembedahan, tapi hygiene still kena jaga. Mandi itu perlu, dan pesakit perlu pastikan apabila pesakit itu mandi, dia perlu mengeringkan bahagian luka yang telah dibuat seperti daripada anatomi, biopsi. So kena make sure benda site of incision tu kena kering selepas mandilah. So kita akan bagi tahu pesakit juga selepas dia keluar daripada hospital, selepas pembedahan seperti kraniotomi, biopsi, pesakit tidak boleh mengangkat benda-benda berat sebab dia akan boleh efek kepada incision site pesakit tu. And then kita akan advise pesakit untuk makan ubat-ubatan yang telah diprescribe oleh doktor ketika discharge mereka. So untuk daripada penjagaan daripada kemoterapi pula,
kita boleh beri pendidikan kesihatan daripada segi hygiene oral, sebab kita tahu kebanyakan ubat-ubatan yang diambil pesakit akan mengalami dry mouth. So patient need to prevent from having mouth sore as it will affect patient desire to eat. Sebab bila pesakit mengalami sebarang ulcer, mengalami mulut kering yang teruk, kadang-kadang dia menyebabkan kepada selera makan pesakit itu sendiri. So apabila pesakit kanser, kebanyakan selera makan memang akan turun secara mendadak, dan bila ada pula tambah dengan mengalami ulcer, dia akan lagi menyebabkan pesakit tak nak makan langsung. So kalau boleh kita nak prevent benda tu daripada berlaku lah. And then kita akan advise patient untuk brush teeth, lepas tu brush teeth regularly, lepas tu use mouthwash untuk effective cleaning. And then kita akan advise pesakit untuk not using dental floss if katakan pesakit mengalami platelet yang rendah, untuk mengelakkan bleeding gum mereka. So kalau katakan mereka menggunakan floss, boleh menyebabkan bleeding gum kalau platelet mereka rendah. So kita akan bagi tahu pesakit juga apabila mereka balik nanti, jika katakan mereka mengalami masalah sore throat, sakit tekak, pesakit perlu datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan, sebab kita khawatiri sore throat tu adalah punca kepada jangkitan kuman yang lain. So yang kita tahu kadang-kadang pesakit kanser dia punya immune body sangat sensitif. So dia perlukan dapat rawatan yang sangat cepat, tak boleh lengah-lengah, nanti dia akan jadi lebih teruk lah. So untuk last kali daripada pendidikan kesihatan mengenai daripada radioterapi. So kita akan advise patient, kalau katakan pesakit tu baru lepas buat rawatan radioterapi, kulit di bahagian pesakit dia akan jadi sangat sensitif. So pesakit kena elak daripada menggaru ataupun mengusik pada bahagian yang ada kena radioterapi lah. Sebab nanti kalau garu ke dia usik lebih-lebih, nanti dia akan menyebabkan luka. Kadang-kadang sebab kulit dia jadi macam lembut, lepas tu kadang-kadang kalau kita sentuh sikit-sikit nanti lebih-lebih, nanti dia akan berdarah. So and then kita akan suggest pesakit untuk dapatkan nasihat daripada doktor untuk bubuh ubat-ubatan krim, sebab tak semua krim boleh bubuh pada bahagian radioterapi yang dia dah buat tu. Sebab kadang-kadang ada serta-serta ubat dia boleh menyebabkan lebih iritasi, dia menyebabkan kulit tu jadi lebih gatal, and then membuatkan pesakit jadi lebih tidak selesa lah. And then kita akan suggest patient untuk avoid direct sunlight. Sebab macam kita tahu kalau dia buat radioterapi pada bahagian kepala, so dekat situ kita kena bagi tahu pesakit kalau balik rumah suruh pakai, kalau lelaki kita suruh dia pakai cap ataupun something untuk avoid daripada direct sunlight tu terus ke kepala dia. Atau perempuan kita akan suggest dia suruh pakai tudung. Kalau perempuan yang non-Muslim, kita suruh dia pakai something yang untuk cover head dia daripada direct sunlight, untuk kena daripada bahagian radioterapi tu. Lepas tu kita akan advise daripada segi pemakanan. Pesakit yang dah menjalani rawatan radioterapi, kita akan suruh dia ambil makanan yang high protein and then high carbohydrate. Sebab high protein tu untuk repair balik muscle, skin dia punya tu. So more tu nak proses penyembuhan lah. And then kita akan encourage patient untuk perbanyakkan minuman air, sebab pesakit akan mengalami hidrasi selepas daripada rawatan radioterapi. So last kali pendidikan kesihatan yang kita boleh bagi adalah daripada segi vitamin. Vitamin ni pesakit perlu dapatkan nasihat daripada doktor, sebab tak semua vitamin dia boleh makan je. Sebab kadang-kadang kita tahu kadang-kadang pesakit ni dia main ambil je semua vitamin. Kadang-kadang ada serta-serta vitamin is not suitable untuk pesakit-pesakit kanser. Jadi yang seperti yang yang saya tahulah, yang selalu saya dengar mereka akan memberi vitamin D. Vitamin D mereka kata kebanyakan boleh lah berbanding vitamin-vitamin lain tu. So itu je lah perkongsian yang dapat saya berikan. Jadi satu perkongsian yang menarik berkenaan pendidikan kesihatan dan juga diagnosis dari segi kejururawatan untuk pesakit-pesakit
yang mengalami brain cancer ini. Jadi kita sudah habis berkenaan panel-panel kita sudah pun memberi segala yang telah kita tanyakan sebentar tadi. Jadi kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Okey, kita bersama dengan saya lagi, Saudara Azamuddin. Jadi di segmen yang terakhir ini saya akan bacakan satu soalan khas daripada penonton kita yang daripada negara seberang iaitu Brunei. Jadi saudara abangku Arif bin Azmi menyatakan di bahagian Twitter bahawa beliau sangat berminat dengan rancangan ini dan sentiasa streaming setiap hari Isnin jam 12 tengah hari. Jadi beliau bertanyakan soalan khas kepada Dr. Batrisha berkenaan dengan contoh-contoh senario yang boleh didapati lah ketika berada di ward. Jadi beliau bertanyakan berkenaan senario dan meminta para panel untuk mengeluarkan diagnosis tersebut. Mungkin beliau ingin melihat cara-cara doktor menentukan bahawa seorang pesakit itu mempunyai brain cancer. Jadi Dr. Batrisha, adakah anda mempunyai satu senario yang boleh dikongsikan bersama? Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, saya kembali semula dengan bersama saya ya. So saya akan cerita sikit lah sedikit macam mana senario macam kita nak tahu patient tu diagnose dengan brain cancer and apa dia punya type of cancer, okay? So contoh salah satu senario yang saya ada simpan lah sikit. So kalau untuk macam Balinen punya cancer, so contoh kita tak reveal patient kita punya nama. So doktor, senario ni doktor dapat kat hospital sendiri ya betul. Oh, kita pengalaman yang baik lah saya rasa tu kan. Terima kasih. Kongsian yang baik. Kongsian yang baik. Betul, itulah sebab kita macam dah kalau kes-kes dekat ward ni dia sangat berbeza setiap condition patient tu. So ada serba sedikit kes-kes tu kita boleh kumpul untuk kita punya study lah ya. Untuk perbincangan kita seterusnya. Okay, so saya akan ambil salah satu kes lah yang boleh kita share. So Mr. P dia umur 36 tahun. So macam dalam faktor risiko yang saya ada tadi kurang daripada 15 dengan lebih daripada 65 tahun. So this is one of the faktor yang macam tak menepati lah, tapi tak apa, kita boleh, dia macam manusia ni boleh je kena pada usia yang bila-bila saja, tapi yang ni salah satunya lah. So dia presented. Jadi usia ni dia tak menentu kan? Betul. Tak menentukan. Terima kasih Dr. Zafir. Terima kasih atas bantuan. Okay, so dia presented dengan history of progressive increasing headache dan dia juga muntah-muntah tau dalam masa 3 bulan berturut-turut. Oh, begitu lama Ya. Lepas tu dia juga ada 3-4 kali juga lah episodes of convulsions, and dia punya wife report that patient ni dia selalu wife dia notice yang Encik P ni dia some changes in his memory and behaviour. Dia dah start memory and behaviour dia dah start change. And then when examined, he appeared to be otherwise healthy except for features of raise in ICP dia, which is intracranial pressure. And the evidence of, lepas tu bila dah buat diagnose tu, dia punya evidence of frontal lobe dysfunction. So dalam dia punya MRI, ada showed a large heterogeneously enhancing, ada tumor dekat dia punya corpus callosum dengan severe mass effect. So one of the scenario macam tu lah. So dia macam datang dengan muntah-muntah ke headache. So macam benda tu berlarut tau dalam masa 3 bulan. Lepas tu dia ada 3-4 kali episode of convulsion macam pening-pening kan. And then wife dia orang sekeliling maybe akan notice kita punya changes of behaviour patient tu sendiri. Lepas tu ended up dia dapatlah patient ni rupanya dia ada tumor dekat dia punya corpus callosum dengan severe mass effect. Okay. Di Dr. Amisam ada sedikit perkongsian berkenaan senario yang telah diberikan. Amisam, di sana ke? Doktor? Maaf saya punya mic macam rosak pula sekarang. Oh tak. Tak apa doktor. Adakah doktor ada beberapa maklumat berkenaan senario yang telah dikongsikan oleh Dr. Batrisha sebentar tadi? Saya kalau untuk pengalaman saya lah, biasanya kita akan susah nak different pada awalnya antara patient yang masuk ke dalam ward
antara benign dengan malignant sebenarnya. Kadang-kadang patient tu masuk, mesti dia ingat dia macam ada kanser yang sangat berbahaya, padahal dia just benign je. Yang mana yang belum tempat lain. Selain tu kadang-kadang kan kalau kita pun pernah tengok cerita drama kan, macam pelakon tu berlakon, mata digelap untuk pingsan dan terus kanser otak. Sebenarnya itu antara tapi tak semestinya lah dia macam senseless yang berbahaya. Dia macam mungkin benign sahaja. Macam ada antara pelakon kita, nama pun dirahsiakan tapi kalau Google boleh dapat. Dia sebenarnya macam benign je. Dia macam bukanlah tumor yang senseless tu, yang malignant. Okay, faham. So kalau macam usually kalau yang macam kita punya macam yang kita tahu, orang akan expect kanser ni benda yang boleh bawa maut apa semua kan. Tapi tak. Ya, kita ada benign dengan malignant, which is benign ni memang kita boleh remove, and malignant ni yang berbahaya sikit lah. So dia kalau undergo treatment dengan baik, insyaAllah benda tu akan cure. Betul. Saya setuju. Jadi ada perkongsian daripada panel-panel kita yang lain berkenaan senario yang telah diberikan? Saya nak berkongsi cerita ringkas lah berkaitan dengan kanser. Ini adik saya sendiri. Dia waktu dia umur 15 tahun, dia form 3 kan, dia ada kanser bibir, orang cakap. Kanser bibir. So bibir dia macam tumbuh macam bengkak-bengkak ke lagi. Teruskan. Kalau saya line tak elok. Mungkin beliau memerlukan masa untuk kebetulan saya baru teringat lah bila tadi panel kita cerita pasal kanser bibir tu. Saya pernah jumpa seorang pramugari yang mana dia ada ketumbuhan tumor dekat otak. Tapi tak dapat dipastikan lah dia malignant atau benign. Tapi dia datang dekat kami, dia ada masalah mental. Tapi memang hasil daripada masalah kanser otak tu. Cuma tak dapat ditentukan lah dia benign atau malignant. Komplikasi daripada kanser otak. Seterusnya kalau tak salah saya dia dapat macam BPD, macam bipolar disorder. Dia Terus juga saya ya saya dah dapat dah. Dekat situ pun kita boleh nampak kan. Jadi itu saja. Saya harap persoalan yang telah diajukan oleh Abangku Arif bin Azmi tadi terjawab. Jadi kita akan tamatkan rancangan kita pada hari ini. Jadi saya harapkan para penonton terus memberi sokongan kepada rancangan kami ini dan boleh tinggalkan soalan-soalan di ruangan komen di Twitter dan juga boleh juga letakkan soalan di inbox saya di Facebook. Jadi saya akhiri rancangan kita pada hari ini dan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama dan waktu yang sama. Jadi salam daripada saya. Salam Malaysia Sihat. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Terima kasih. Bye.